Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton. Okey, apa khabar anda semua pada hari ini? Adakah anda semua berada dalam keadaan yang baik? Okey, adakah anda semua berada dalam keadaan yang sihat? Okey, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, hari ini kita masih lagi diberi kesempatan. Okey, hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk anda semua berada di sini bersama dengan saya, Serni, untuk kita teruskan kelas Easy Score kita pada malam ini. Jadi, saya harap anda semua dah bersedia, okey, berada di tempat duduk anda bersama dengan alat-alat tulis anda untuk kita mulakan kelas kita pada malam ini. Okey, yang mana persamaan kuadratik ini kalau anda ada buku teks, okey, mungkin anda boleh tengok pada muka surat 2 dan juga muka surat 3. Okey, yang mana apakah maksud sebenar persamaan kuadratik ini? Okey, apakah maksud kuadratik ini, persamaan kuadratik ini? Okey, kalau anda nak tahu maksud dia, okey, maksud dia berada pada muka surat ketiga. Okey, dalam petak hijau kat atas tu. Okey, dia kata ungkapan kuadratik. Okey, yang okey, kalau tengok tajuk ini, kan, kalau tengok tajuk dia panjang. Okey, dia kata fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi seringkaskan persamaan kuadratik saja. Nanti saya akan terangkan apa itu fungsi kuadratik, apa itu persamaan kuadratik, apa itu satu pemboleh ubah. Boleh? Okey, dia kata dalam muka surat ketiga tu, okey, dia kata ungkapan kuadratik ini, okey, adalah satu ungkapan yang mana kuasa tertinggi dia. Okey, kuasa tertinggi bagi persamaan itu ialah 2. Okey, saya tulis dulu bentuk am dia. Okey, yang mana persamaan kuadratik kita kenali sebagai ax kuasa 2. Okey, tambah dengan bx. Okey, tambah dengan c. Okey, ini kita kenali sebagai ungkapan kuadratik. Okey, nanti saya akan terangkan pula persamaan kuadratik itu macam mana. Ada beza sikit sahajalah, kan, ungkapan kuadratik dengan persamaan kuadratik benda sama saja, kan, cuma beza sikit sahaja. Okey, ini kita kenali sebagai ungkapan kuadratik. Okey, yang mana bentuk am dia, okey, ataupun kita panggil general form dia kalau anda guna bahasa Inggeris. Okey, general form dia adalah ax kuasa 2, okey, tambah dengan bx tambah dengan c. Boleh. Ini maksud dia, ungkapan kuadratik ini adalah satu ungkapan yang mana kuasa tertinggi dia, okey, kuasa tertinggi dia ialah 2. Okey, kalau kita tengok kuasa kat sini, okey, kuasa tertinggi dia adalah 2. Boleh? Yang ini kuasa dia 1. Okey, kat sini kuasa dia 1. Okey, yang bx ini, x ini adalah kuasa 1. Apabila kuasa 1 dia tak tunjuk lah, kan, kuasa 1 dia. Yang c ini pula, kan, sebenarnya dia ada x, cuma x dia kuasa sifar. Okey, jadi kalau kita tengok pada nilai kuasa bagi setiap sebutan ini, okey, setiap term ini, kan, yang paling tinggi adalah 2. Jadi itulah kita kenali sebagai ungkapan kuadratik. Boleh setakat ni? Faham tak? Okey, jikalau anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh tanya di ruangan komen. Okey, insya-Allah saya akan cuba bantu anda. Okey? Boleh? Jelas tak setakat ni? Ungkapan kuadratik. Okey, kalau kita tengok dia ada 3 sebutan. Okey, ada A, ada B dan juga ada C. Okey, yang mana ketiga-tiga ini, okey, ketiga-tiga A, B dan juga C ini ada fungsi dia yang tersendiri, ada peranan dia yang tersendiri. Okey, fungsi dia itu nanti saya akan terangkan kemudian. Okey, itu saya masuk kemudian. Ini kita tengok dulu ungkapan dan juga persamaan kuadratik ini. Okey, kalau kita tengok nilai A ni, okey, nilai A dekat depan itu, okey, A ini adalah kita panggil sebagai A ni kalau kita tengok pada muka surat okey, kalau anda tengok pada muka surat keempat, okey, muka surat keempat bawah tu dalam petak warna kelabu ke warna ungu gelap tu, kan. Okey, A ni kita kenali, dia sebut A ini adalah coefficient. Okey, dalam bahasa Inggeris dia panggil coefficient, dalam bahasa Melayu pun saya rasa coefficient. Okey, coefficient kepada x kuasa 2. Okey, ataupun dalam erti kata lain,
A ini adalah kawan kepada X kuasa 2. Kan A tak boleh berada di sini. A tak boleh berada di sini. A mesti bersebelahan dengan X kuasa 2. B, okey, nilai B mesti bersebelahan dengan X. Okey, dan juga C seorang-seorang dia. Tak ada apa-apa. Boleh? Itu susunan dia. Di manakah kedudukan A, kedudukan B dan juga kedudukan C. Boleh? Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita tengok nilai A ini. Okey, nilai A ini. Okey, dia boleh. Okey, dia boleh lebih besar daripada sifar. Okey, lebih besar daripada sifar. Kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Nilai A. Okey, nilai A juga boleh lebih kecil daripada sifar. Kan sama ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya lah. Kan, tetapi nilai A ini, okey, nilai A ini dia tidak boleh sama dengan sifar. Okey, A ini, okey, ni simbol tidak boleh, tak sama. Tak sama kalau macam ni sama dengan, kan, kalau ada palang yang cross tu dia tak sama. Okey, nilai A dia tak sama dengan sifar. Okey, bermakna nilai A ini tidak boleh sifar. Okey, jikalau dia sifar, kan, jikalau A ini sifar, maka sebutan sini semuanya sifar. Kan, jadi tak adalah yang kuasa tertinggi ni 2. Yang ada BX tambah C, yang mana persamaan linear. Sekarang kita tengok persamaan kuadratik. Boleh? Okey, jadi A ini dia tidak boleh sama dengan sifar. Okey, berbeza dengan B dan juga C. Okey, B dia boleh lebih besar ataupun sama dengan sifar. Okey, nilai B ni ada beza, nampak tak beza? Yang ni tak ada simbol sama dengan. Yang ini ada simbol sama dengan. Okey, nilai B ni dia boleh, kan, lebih besar ataupun sama dengan sifar. Okey, ataupun dia boleh lebih kecil ataupun sama dengan sifar. Okey, sama ada positif ataupun negatif, kedua-duanya boleh. Sama dengan sifar pun boleh nilai B tu. Boleh? Okey. Yang C pun sama juga. Okey, nilai C pun sama juga. Dia boleh lebih besar ataupun sama dengan sifar. Okey, C lebih kecil ataupun sama dengan sifar. Boleh? Ini tiga berkenaan dengan nilai-nilai dia. Kan, berkenaan dengan nilai A, nilai B dan juga nilai C. Nilai dia saja. Fungsi dia nanti saya akan terangkan dalam sesi akan datang. Apakah peranannya A tu? Kan, apakah peranan B dan juga peranan C? Dia ada peranan dia yang tersendiri. Okey, ini berkenaan dengan nilai-nilai yang perlu ada, okey, yang boleh diwakili oleh nilai A, B dan juga C. Boleh tak setakat ni? Jelas tak? Okey, kalau faham mungkin boleh komen kat situ, faham sir, kan, supaya saya boleh teruskan untuk seterusnya pula. Boleh? Okey, kepada anda yang menonton, kalau anda faham, kan, komen kat situ faham sir. Okey, ataupun jelas sir. Okey, supaya saya boleh teruskan lagi sesi kelas kita ini. Okey, itu berkenaan dengan nilai-nilai dia. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey, insyaAllah malam ini saya akan terangkan dua perkara. Satu perkara berkenaan nilai-nilai dia tadi. Okey, perkara pertama saya terangkan berkenaan dengan nilai-nilai dia tadi. Okey, seterusnya tadi saya kata beza ungkapan dengan persamaan kuadratik ni. Kan, kenapa panggil ungkapan kuadratik? Kenapa tak panggil persamaan kuadratik? Okey, yang ini kita kenali sebagai ungkapan kuadratik. Yang mana ungkapan kuadratik ini kita sekadar boleh tengok saja. Okey, ini kita kenali sebagai ungkapan kuadratik. Kalau ada nombor-nombor dia lah, kan, kalau tak ada nombor pun ungkapan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik ini apabila dia ada simbol sama dengan sifar ataupun sama dengan apa-apa nilai lah. Apabila dia ada sama dengan, barulah kita panggil persamaan. Nampak tak? Itu je beza dia, ungkapan dan juga persamaan kuadratik. Okey, apabila dia ada nilai sama dengan sifar ataupun dengan sama dengan sesuatu nilai lah, kita kenali sebagai, barulah kita kenali sebagai persamaan kuadratik. Boleh? Okey, itu je beza dia. Okey, satu lagi saya terlupa nak beritahu. Okey, dia kata satu pemboleh ubah. Okey, dia kata satu pemboleh ubah.
Okey, waalaikumsalam. Syamil Fahmi, sihat? Macam mana? Exam esok, lusa? Okey. Okey, kita tengok. Apa tadi? Satu pun boleh ubah. Okey, satu pun boleh ubah. Okey, tajuk ini adalah dia kata fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah. Apa itu maksud satu pun boleh ubah? Okey, pun boleh ubah itu adalah okey, huruf dia. Okey, pun boleh ubah ni huruf dia. Maksudnya dia sama, kan? Yang ini X, yang ini X juga. Okey. Itu maksud dia satu pun boleh ubah, kan? Bukan X, bukan Y, bukan ada campur-campur lah. Dia satu huruf saja. Okey, jikalau kan A Y kuasa 2 tambah dengan B Y tambah dengan C. Persamaan kuadratik ke bukan? Kan kalau dia tukar huruf dia menjadi Y, kan, bukan X. Persamaan kuadratik ke bukan persamaan kuadratik? Okey, dia masih lagi kuadratik. Kita panggil kuadratik, kan, tak kisahlah apa sahaja huruf yang digunakan, kan, ada daripada A sampai Z nak guna, kan, boleh sahaja nak apa-apa huruf dekat sini, asalkan, kan, huruf dia sama, kan. Kalau ini Y, yang ini pun Y lah. Okey, kalau yang ini Z, yang ini pun Z lah. Itu baru, itu kita kenali sebagai satu pun boleh ubah, kan. Huruf ni kita kenali sebagai pun boleh ubah. Itu maksud dia, kan. Persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah, kan. Dua pun boleh ubah anda tak belajar lagi. Itu dalam universiti nanti anda belajar lah. Okey, boleh. Itu berkenaan dengan pun boleh ubah. Okey. Okey, kita kembali kepada persamaan kuadratik tadi. Okey, yang mana dia ada simbol sama dengan. Okey, apabila ada simbol sama dengan ini, barulah kita kenali sebagai persamaan. Okey. Okey, dia tak semestinya sama dengan sifar. Tak semestinya. Ada juga dia buat, kan, ada juga dia buat kat depan. Okey. Dia buat kat depan, dia akan jadi Y. Pun boleh juga. Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, boleh juga, tak jadi masalah, sama saja. Okey, boleh juga dia buat FX, kan. Sama je, FX dengan Y itu benda yang sama saja. Okey, ini kita kenali sebagai fungsi. Okey, apabila dia ada Y ataupun FX kat depan ni, kita panggil fungsi kuadratik. Benda je sama saja, jangan risau. Okey, boleh. Cuma berbeza dari segi penulisan dia. Okey, berbeza dari segi penulisan dia saja. Okey, yang mana? Okey, nilai Y ini boleh diwakili oleh apa-apa nombor, kan. 1, 2, positif, negatif, tak kisah. Kosong ke, lebih besar dari sifar ke, lebih kecil dari sifar ke. Okey, kalau FX ini, kan, dia guna macam mana cakap, dia ambil term matematik tambahan sikit. Okey, yang mana okey, FX ini dia merujuk kepada nilai X ni. Okey, nilai X kat dalam ni, kan, dia mewakili pemboleh ubah ni. Okey, dia mewakili pemboleh ubah ni, kan. Jikalau dia kata F1, contohnya lah, soalan lah contohnya, kalau dia kata F1, maksud dia, kan, nilai 1 ini, kan, kena ganti ke dalam nilai pemboleh ubah ni. Itu saja. Itu dari segi penulisan dia saja, kan. Kena faham itu saja. Okey, boleh? Kita teruskan lagi. Okey, berkenaan dengan persamaan kuadratik. Okey, bersamaan dengan persamaan kuadratik. Okey, kalau ungkapan kuadratik, kan, kita tak boleh kira, dia tak ada pengiraan, kita hanya boleh katakan okey, ini adalah persamaan kuadratik, ini bukan persamaan kuadratik, kan. Itu saja kita boleh determine, kan, sama ada dia persamaan kuadratik ataupun bukan. Okey, ungkapan, okey, bukan persamaan ungkapan. Okey, jikalau dia ada simbol sama dengan, okey, apabila persamaan kuadratik, barulah kita boleh buat pengiraan dia, kan. Pengiraan dia nanti kita tengoklah. Okey, pengiraan dia nanti kita tengok kemudian. Okey, seterusnya kalau anda tengok pada muka surat 5. Okey, kalau anda tengok pada muka surat 5, kan, yang ada perbualan antara pelajar dengan guru tu. Okey, dia tengok kepada hubungan pula. Okey, hubungan
persamaan kuadratik ini. Okey, ini dia ambil sedikit kan subtopik ini, subtopik bukan subtopik, subtopik ini kan dia ambil sedikit sahaja daripada matematik tambahan. Okey, daripada matematik tambahan punya. Okey, kalau dia tengok pada muka surat 5 dan juga 6 tu kan dia cerita berkenaan dengan hubungan dia. Okey, hubungan dia adalah okey fungsi kuadratik ni. Okey, persamaan ataupun fungsi kuadratik ni ialah okey adalah satu hubungan. Okey, kita kenali hubungan banyak kepada satu. Okey, fungsi ataupun persamaan kuadratik ini kita kenali sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, hubungan dia banyak kepada satu. Anda belajar satu ni saja. Kan kalau anda tengok pada muka surat 5 kan dekat tepi tu dia ada banyak. Dia ada satu kepada satu, satu kepada banyak, banyak kepada satu, banyak kepada banyak. Okey. Persamaan kuadratik ini satu daripada 4 itu saja, iaitu hubungan banyak kepada satu. Betul tak dia punya dalam bahasa Melayu dia? Kan sebab buku saya dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris dia panggil many to one relation. Kan kalau dalam bahasa Inggeris serasa hubungan banyak kepada satu. Saya rasalah. Kalau lain mungkin hampir sama. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut many to one relation. Boleh? Okey, apa maksud hubungan banyak kepada satu ni? Apakah maksud hubungan banyak kepada satu ini? Okey. Sepadam dulu yang ni. Okey, sepadam dulu yang ni. Boleh? Sepadam. Okey, kita tengok pasal hubungan pula. Malam ni saya terangkan dua perkara saja berkenaan dengan persamaan kuadratik dan juga hubungan dia. Kan kenapa dia kenali sebagai hubungan kuadratik ini adalah banyak kepada satu. Okey, benda ni dia bukan melibatkan pengiraan sangatlah. Dia sekadar nak beri pengetahuan saja kepada anda berkenaan dengan hubungan ini. Okey, persamaan kuadratik ini jikalau kita lukis dalam bentuk graf. Okey, jikalau kita lukis dalam bentuk graf. Okey, kejap saya lukis dulu. Okey, yang ini Y. Okey, contohnya lah kan dalam bentuk graf. Okey, persamaan kuadratik ini dia punya bentuk dia adalah dia lengkung macam ni. Okey, bentuk dia adalah lengkung macam tu. Boleh? Persamaan kuadratik. Apa-apalah kan fx sama dengan apa-apa sebutan lah. Okey, persamaan kuadratik ini bentuk bagi persamaan kuadratik. Bentuk dia boleh berbeza-beza. Nanti bentuk dia tu saya akan terangkan apabila kita tengok fungsi nilai A, B dan juga C tu. Dia berubah mengikut nilai-nilai dia. Okey, secara asasnya ini adalah bentuk bagi persamaan kuadratik. Dia lengkung. Okey, dia lengkung. Okey, kalau dalam matematik tambahan okey, nilai bagi X ini kita kenali sebagai objek. Okey, kita kenali sebagai objek. Okey, dalam ni pun dia ada sebut. Okey, dia ada sebut. Y ini kita kenali sebagai image. Okey, Y ini kita kenali sebagai image. Okey, kalau kita tengok dia punya penerangan dia, apakah maksud hubungan banyak kepada satu itu? Okey, ada pada muka surat 6. Okey, ada pada muka surat 6 bawah tu dalam petak hijau tu. Okey, dia kata semua fungsi kuadratik ini okey mempunyai satu image untuk dua objek yang berbeza. Faham ke tak faham image dengan objek ni? Okey. Okey, image dengan objek kalau yang tak biasa lah kan, kalau tak biasa image dengan juga objek ni kan, saya terangkan sebagai contoh macam ni lah. Kalau kita tengok dalam cermin kan, kalau anda berdiri di hadapan cermin ataupun berdiri di hadapan kamera kan, selfie di hadapan kamera. Okey, diri anda tu, okey, diri anda itu kita kenali sebagai objek. Anda adalah objek. Okey, yang berada di dalam cermin itu, okey, ataupun yang berada di dalam handphone tu, kalau kita selfie kan, yang berada di dalam handphone tu, itu kita kenali sebagai image. Itu beza dia, image dan juga objek. Boleh? Okey, boleh? Image dan juga objek.
Okey, apa maksud satu image ni ada dua objek yang berbeza? Okey, contohnya macam ni. Jikalau okey, nilai y ini ada suatu nilai kat sini. Contoh kat sini 3 lah. Contohnya lah, nilai y dekat sini 3. Okey, kalau lah kita buat satu garis lurus, okey, jikalau kita buat satu garis lurus pada y sama dengan 3. Okey, kita buat satu garis lurus y sama dengan 3. Di sepanjang ini y sama dengan 3, betul? Okey, kalau kita tengok dia bersentuh okey pada 2 kat sini dengan kat sini pada graf, kan dia bersentuh pada 2. Betul tak? Okey, yang mana nilai ni kita boleh bawa ke bawah. Okey, nilai x. Kan contoh kat sini negatif lah, kan negatif 1 contohnya, kan contohnya lah. Okey, kat sini kita boleh bawa turun. Okey, dia punya koordinat dia kat sini contohnya 5. Kan contohnya lah. Boleh? Okey, jadi kita tengok kan. Maksud dia apa? Dia kata satu image yang sama. Okey, image dia 3. Contohnya nilai 3 kat sini, kan di sepanjang garis ini nilai dia 3. Maksudnya image sentiasa kat sini 3. Okey, tetapi dia ada dua objek. Nampak tak? Itu maksud dia. Kan hubungan ini adalah banyak kepada satu. Maksud dia apa? Dia ada banyak objek. Kan dia ada banyak objek, 2 lah. Dalam kes ini 2. 2 tu dikira banyak lah. Kan kalau 1 baru 1. Kan 2 tu dikira lebih daripada 1, dikira banyak lah. Okey, dia ada banyak objek, kan, tetapi mempunyai satu image yang sama. Itu maksud dia, hubungan ini adalah hubungan banyak kepada satu. Boleh? X adalah objek, betul? X adalah objek, betul? Y adalah image. Boleh? Itu sahaja. Itu sahaja, kan, nak pening-pening nak faham, tengok ada banyak image lah, objek lah. Itu sahaja berkenaan dengan image dan juga objek. Kan ada dua objek tetapi ada satu image yang sama. Dia nak terangkan itu sahaja. Boleh? Itu sahaja berkenaan dengan objek dan juga image. Okey, benda ini berkenaan dengan image, objek ni dia tak banyak pengiraan lah. Dia bukan pengiraan pun. Dia sekadar nak beri pengetahuan saja. Anda kena tahu saja benda ni, kan. Keluar dalam exam ke tak, saya tak pastilah. Kan, sekadar nak tahu je, nak beritahu kepada anda sahaja bahawa ini adalah bentuk persamaan kuadratik yang mana satu image ini dia boleh ada dua objek. Itu saja. Anda kena tahu benda itu saja. Okey? Okey, yang mana objek ni dia adalah term dia. Nanti kita tengok apakah 5 dan juga nilai-nilai pada X ni kita panggil apa. Boleh? Faham tak setakat ni? Dua benda yang saya terangkan tadi berkenaan dengan ungkapan ataupun persamaan kuadratik dan juga hubungan dia. Okey, hubungan banyak kepada satu berkenaan dengan image dan juga dua objek. Okey, jadi itu saja dua perkara yang saya terangkan kepada anda malam ini. Okey, saya harap sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada anda semua yang bersama dengan saya pada malam ini. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya daripada awal sampai sekarang. Jadi saya rasa sekian saja untuk sesi kita pada malam ini. Saya jemput anda semua yang menonton pada malam ini untuk like dan follow Facebook page saya. Okey, untuk anda sentiasa dapatkan info yang terkini berkenaan dengan apa yang saya nak berikan kepada anda semua. Okey, jadi saya rasa sekian saja untuk sesi kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum.